Kita ada soalan yang kedua daripada Uwais Zain. Dia kata ada suara siapa? Suara jin ke apa ni? Mengatakan perbankan Islam ialah cubaan untuk menipu Allah. Amboi. Mengenakan riba secara halus. Mereka berhujah dengan kisah Yahudi yang memukat di hari Sabtu. Mungkin doktor orang lama dalam perbankan Islam ini, ada orang kata alah sama saja bank Islam dengan bank konvensional ni. Mungkin doktor boleh jelaskan lagi apa yang tak sama aja tu. Baik, dia jawab soalan ni tak susah. Soalan ni susah nak diringkaskan jawapannya. Kena seminarkan. Ya, dan ringkaskan dan mudahkan agar orang awam mampu untuk faham. Tapi sebelum nak faham, kita kena yang pertama, alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan kena kosongkan minda terlebih dahulu. Jangan ada rasa prejudis, rasa itu ini, jadi akan tak dapat tersekat ilmu tu. Ya, dengar betul-betul. Yang pertama, tentang dia kata tadi helah menipu Allah. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Sad ayat yang ke-44, Allah SWT sebut wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wala tahnath. Tuan-tuan faham apa cerita tu? Cerita pasal seorang Nabi yang menghadapi kesakitan yang sangat teruk, penyakit, sampai isteri dia, dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada cerita panjang. Iaitu isteri dia pergi jumpa bomoh untuk mendapatkan rawatan dan cadangan rawatan. Maka dibawa balik jumpa Nabi, iaitu suami dia. Maka suami dia marah, lalu dia telah bersumpah untuk memukul isteri dia 100 kali sebatan. Tapi sebab dia tengah sakit, dia tak boleh nak pukul dulu, dia kena terlantar. Maka isteri dia berjaga dia dengan baik. Maka menjadikan Nabi, tak salah Nabi Syuaib maka Nabi Syuaib pun, dia pun selepas itu rasa kesal dengan sumpah dia. Macam mana dia nak buat dengan sumpah dia? Boleh tak membatalkan sumpah? Maka jawapan dia tak boleh. Maka dia pun minta kepada Allah, maka Allah telah memberi jalan keluar. Allah kata wa khudh biyadika dirthan, kamu pergi ambil lah dengan ranting-ranting kayu sebanyak 100 ranting kayu kecil-kecil. Sebab biasanya ikut uruf, ikut suasana, sabat tu dengan ranting yang kuat, yang besar, sekali pukul memang cedera lah, kan. Tapi Allah sendiri mencadangkan kepada Nabi untuk ambil 100 ranting kecil, lalu fadrib bihi, pukul dengannya sekali, wala tahnas, cukup, dan kamu tidak melanggar sumpah kamu. Iaitu siapa tipu siapa. Sebab tu di kalangan ulama, antara kitab I'lamul Muwaqqi'in, antara Ibnu Qayyim dan lain-lain, mengulas tentang hiyal masyru'ah dengan hiyal madmumah. Hiyal masyru'ah disebut makharij ataupun makhraj, iaitulah jalan keluar yang legit, yang harus. Adapun yang hiyal madmumah adalah helah yang tipu, yang jahat. Sebagai contoh, dia nak kena cukup nisab, nak cukup haul dah ni, nak kena bayar zakat, dia pun segeralah bagi kat isteri dia RM100, tu tak cukup, dia pun selamat tak bayar zakat. Yang itu hiyal yang haram. Tapi yang hiyal yang haram ni, dia nak menjauhkan daripada Allah. Tapi hiyal yang masyru'ah ni, dia nak mendekatkan pada Allah, tapi dia terpaksa ikut jalan yang berliku ni, dia terpaksa buang sikit-sikit dia punya kemudaratan dia. Contoh, perhambaan sistem daripada siapa? Perhambaan adalah sistem daripada bukan Islam. Tapi pada zaman Islam, adakah perhambaan diterima? Diterima. Cuma Allah SWT telah mengubah konsep dan kemudaratannya jadi kemanfaatan. Jadikan, sebab semua dunia ketika itu terima perhambaan, maka ubah dalam kitab, contohnya kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, ceritakan satu bab khusus tentang adab-adab kita menangani hamba-hamba ni. Sampai kan ada disebutkan, kita beri dia makan apa yang kita makan, kita beri dia pakai tahap benda yang kita pakai. Jadi tak macam kunta kinte, tak macam janggo, kan? Kalau siapa-siapa yang umur macam saya tahulah. Kunta kinte ni tidur dalam kandang lembu, tidur dalam kandang kuda, tak dapat makan. Jadi itu keadaan dia. Islam ubah, dan Islam jadikan perhambaan ni benda yang nak dibebaskan. Kalau Barat punya worldview untuk dijadikan hamba, Islam punya worldview untuk membebaskan. Sebab tu kafarah pun ni, bebaskan hamba, macam-macam nak bebaskan hamba, nak bagi lepas. Jadi berbeza. Jadi itulah yang kita duduk dalam perbankan Islam, dalam framework konvensional. Kita lemah, asyik komplain, buat kerja tidak. Jadi kita ni jadi follower, kan? Jadi jadi follower, kita tak ada kuasa untuk mengubah.
Bila kuasa tak ada nak mengubah, Nabi ajar kita. Ini sebab tu nak berikan pendapat, kita kena belajar the whole basket of Islam, qawaid dia, maqasid dia, usul fiqh dia, baru kita boleh istinbat yang betul. Kalau tidak, kita tersesat jalan, istinbat salah. Jadi perbankan Islam memang dia tak sempurna. Tuan-tuan, kita sebagai Islam, kita sempurna ke? Kita maksum ke? Kita tidak maksum, kita ada dosa. So bila kita ada dosa, adakah kita terkeluar daripada Islam? Adakah kita menipu Allah? Tidak. Kita ada taubat, kita ada istighfar. Itu juga Islamic Bank, dia ada kesilapan, dia belum sempurna, maka dia adakan audit, dia adakan pembetulan. Dulu punya perbankan Islam dengan sekarang punya perbankan Islam jauh beza. Banyak jalan ke hadapan, bukan jalan ke belakang, jalan ke hadapan yang telah terbukti. Contohnya yang paling besar, adanya Islamic Financial Services Act 2013. Dulu Akta Bank Islam 1983 sangat, bukanlah sangat apa dia, loose lah, tapi adanya IFSA semasa 2013 kemas, yang pastikan ada gini. Kemudian apa beza dia? Dia ubah kontrak. Bukan kontrak semata-mata atas kertas, tapi berubahnya syarat dan rukun, kan? Jadi seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak halal, bila tidak ada akad, dia tidak halal. Tapi dengan aku terima nikahnya, terus halal 2 minit lepas tu. So apa kita kata? Sebab lafaz sahaja. Lafaz itu tidak datang kosong, dia datang dengan rukun dan datang dengan syarat. Maka itulah kerjanya ustaz-ustaz yang duduk dekat Islamic Bank. Itulah dia penasihat syariah macam Ustaz Fawaz ni, depa lah yang duduk semak syarat-syarat tu betul ke tidak dan seumpamanya, ya, supaya semua syarat-syarat mengikuti rukun dan seumpamanya. Lalu mereka bekerja keras supaya Islamic Bank boleh satu hari nanti menjadi majoriti, lalu kita boleh ubah dengan lebih baik, dengan lebih banyak. Jadi hilah-hilah tadi Nabi pun ada ajar. Sebagai contoh, seorang sahabat dia pergi bawakan tamar yang buruk, yang dah tak boleh makan kat manusia, makan kat binatang je, 6 kilogram. Satu sa' sama 3 kilogram. So dia bawa 6 kilogram dekat pasar, dia tukar dengan 2 kilogram. Dengan 3 kilogram yang fresh untuk boleh dimakan oleh manusia. Lalu dia dah buat benda tu, baru dia jumpa Nabi. Yes. Apa tu, jangan buat dulu kan. Tapi dia buat dulu, dia kata, dia jumpa Nabi. Maka Nabi kata, la taf'al, innaha riba. Nabi kata, jangan buat, itu riba. So, lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi kata, kamu pergi balik kat pasar, redo the transactions. Apa yang kamu kata buat? Nabi kata, kamu hendaklah jual terlebih dahulu 6 kilogram, kamu ambil dinar wa darahim. Ambil dulu duit. Lepas tu kamu bebas. Habis selesai satu transaksi, kemudian kamu boleh fikir kamu nak buat transaksi beli kurma di tamar tu di situ atau tempat lain. Maka kalau kamu beli di situ, kamu masuk dalam transaksi yang baru. Sebab dua transaksi yang berbeza. Adakah hilah? Padahal kesannya sama. Tetap dapat 3 kilogram tamar yang baru. Ini hadis sahih. Adakah tuan-tuan kata Nabi menipu Allah? Jangan, berhati-hati dengan perkataan dan kecabulan perkataan kita kadang-kadang. Macam Allah SWT, Nabi SAW kata, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yatabayyan yuzilu bi ila nar 70 khirifan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang hamba kadang-kadang dia terlampau tercepat sangat dengan lafaz dan kalam dia, menjadikan dia ingatkan benda ni remeh, main cakap saja pun tak apa, tapi rupanya dia telah boleh sebab perkataan dia itu boleh menjebakkan dia jatuh dalam neraka sebab sejauh 70,000 tahun. Nauzubillah min zalik. Dan so, jadi itulah dia perbankan Islam secara ringkas. Dan hilah ada dua jenis. Walaupun ada orang kata itu hilah dan Nabi Shu'aib itu tak ada kaitan dengan hilah bank. Ini kita tak faham betul-betul. Kita kena fahamkan tadi tu untuk break the oath adalah salah. Allah ajar untuk membetulkan yang salah tu dengan cara yang betul. So jadi riba bagi pinjam adalah benda yang salah. So kita cuba faham ayat tadi tu, kita membetulkan dengan cara ownership yang Ustaz Fawaz sebut tadi, adanya ownership semua sekali. So dia telah jadi bukan lagi pinjaman, dia sudah jadi pembiayaan melalui jual beli ataupun jual sewa ataupun sewa beli ataupun partnership ataupun wakalah. Ada banyak konsep. Wallahu a'lam. Ambil Mbah. Tapi saya ingat ini ketidakfahaman. Jadi mungkin kita bertanya kepada bukan ahlinya, maka jawapan itu tidak kena kepada maqasid sebenar perbincangan ataupun perbankan yang kita ingin tahu. Jadi saya nak cadangkan kepada semua, boleh layari Facebook Bank Muamalat, banyak pendedahan-pendedahan tentang ilmu perbankan Islam yang boleh anda dapatkan di sana. Baik.